Hai dan salam sejahtera. Okey, jadi pada hari ini kita akan buat ulang kaji bab jirim. Okey, bab ni anda semua dah belajar semasa di tahun 5. Okey, tapi saya dapati ramai yang dia punya basic untuk jirim ni masih tidak kukuh. Okay, so kita akan buat ulang kaji. Okey, jirim ini, apa yang dimaksudkan dengan jirim? Apa-apa sahaja yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang, itu kita sebut sebagai jirim. Jadi kalau kamu tengok benda di sekeliling kamu, macam kamu punya pensel, kamu punya kertas, dia boleh memenuhi ruang dan juga dia mempunyai jisim. Jadi dia adalah salah satu daripada jirim. Okay, ingat, apa-apa yang boleh memenuhi ruang dan mempunyai jisim, dia dipanggil sebagai jirim. Okay. Jirim ni dia wujud dalam 3 bentuk keadaan. Sama ada dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Okay. Untuk pepejal, kamu bayangkan benda-benda yang berada di sekeliling kamu, yang keras yang kamu boleh pegang. Macam buku kamu, pen, pemadam. Yang tu semua kita panggil sebagai dalam bentuk pepejal. Cecair dalam bentuk air, macam air Milo, air pipe yang kamu mandi, itu semua yang tu adalah dalam bentuk cecair. Dan gas, kebanyakan gas kita takkan boleh nampak sebab di udara yang kamu tengah bernafas ni, yang kamu tarik nafas masuk gas oksigen, kamu nafas keluar gas karbon dioksida, tu semua gas kamu tak boleh nampak. Tapi sebenarnya walaupun kamu tak boleh nampak, gas ni dia ada jisim yang tetap dan dia juga boleh memenuhi ruang. So kita tengok dekat sini, apa dia punya ciri-ciri. Untuk pepejal, dia akan ada semua. Dia ada jisim yang tetap, dia ada isi padu yang tetap, dia ada bentuk yang tetap dan dia memenuhi ruang. Okay. Jisim yang tetap ni sebab apa? Contoh, kalau kamu ambil kalkulator, kamu letak atas penimbang. Okay, kalau hari ni kamu letak contohlah 0.5 kilogram. Esok kamu letak pun tetap 0.5 kilogram. Dia tak akan tukar. So, itu yang dimaksudkan dengan jisim yang tetap. Okay. Isi padu yang tetap. Okay, kalau kamu kira dia punya panjang darab lebar darab tinggi, kalau hari ni 150 cm3, esok pun benda tu akan tetap 150 cm3. Dia tidak akan berubah. Itu yang dimaksudkan dengan isi padu yang tetap. Dan bentuk yang tetap. Contoh buku kamu. Buku kamu kalau 4 segi, esok pun tetap 4 segi. Dia tidak akan berubah. Kalau kamu himpit-himpitkan dia pun, dia akan tetap bentuk 4 segi. Dia tak akan jadi bulat, dia tak akan jadi segitiga. Dan dia memenuhi ruang. Untuk memenuhi ruang, kamu bayangkan kalau kamu nak simpan, kamu nak pindah, dalam satu kotak, kamu letak banyak-banyak buku. Jadi lama-lama dia akan penuh kan? Jadi itu yang dimaksudkan dengan pepejal akan memenuhi ruang. Okay. Untuk cecair pula, dia ada semua kecuali bentuk yang tetap. Sebab apa? Cecair tak ada bentuk yang tetap. Kalau kamu tuang air dalam bekas yang bentuk silinder, kamu tuang dia ke dalam bekas berbentuk segitiga, dia akan ikut bentuk bekas tu kan? Dia tidak akan mempunyai bentuk yang tetap. Tuang ke dalam bekas yang bentuk apa, dia akan ikut bekas tu. Sebab tu cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okay. Untuk gas pula, dia ada jisim yang tetap dan juga memenuhi ruang sahaja. Okay. Dia tak ada isi padu yang tetap dan dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kenapa dia tidak mempunyai isi padu yang tetap? Kamu tengok di sini. Sekejap. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk kenapa dia tidak mempunyai isi padu yang tetap. Sekejap ya. Okey, kamu tengok di sini. Okey. Kalau kamu tengok, mula-mula asap ada dalam bekas ni kan? Di sini dia ada penutup. Bila penutup dikeluarkan, asap ni dia akan pergi ke bekas yang atas ni juga. So, daripada isi padu yang kecil ni, dia akan pergi ke satu bekas yang besar ni. Sebab itu, gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu dia boleh berubah. Okay, so ciri-ciri untuk gas hanyalah mempunyai jisim yang tetap dan juga memenuhi ruang. Perubahan seterusnya kita pergi kepada perubahan keadaan jirim.
Apa yang dimaksudkan perubahan keadaan jirim? Okay, sebelum tu kamu kena tahu jirim ada, okay, bila kamu belajar pasal jirim, kamu kena tahu bentuk-bentuk dia sebenarnya bila berpejal, zarah-zarah yang ada dalam jirim tu dia rapat antara satu sama lain. Okay. Bila dia jadi cecair, dia akan jarak sikit. Dia ada ruang antara zarah. Bila dia jadi gas, dia akan jarak antara satu-satu zarah tu akan jadi sangat besar. Okay. Ingat berpejal dia rapat, gas dia longgar sikit, cecair dia longgar sikit, gas akan jadi semakin besar jarak dia. Okay. So, jirim ni dia boleh berubah keadaan dia. Kenapa dia boleh berubah? Dia berubah apabila dia menerima haba ataupun dia kehilangan haba. Okay. Macam apa contoh-contoh yang mengatakan jirim tu menerima haba? Contoh dia adalah proses peleburan. Peleburan adalah proses macam pencairan, iaitu contoh paling senang adalah ketulan ais. Ais adalah pepejal. Lepas tu, bila kamu letak dia lama-lama, dia akan cair menjadi cecair. So, perubahan pepejal menjadi cecair, itu adalah proses peleburan. Proses peleburan adalah salah satu proses menerima haba. Sebab tu cikgu letak dalam satu kotak menerima haba. Okay, bila menerima haba, kamu tengok pepejal ni bayangkan dia adalah ais. Bila dia terima haba dari persekitaran kita kan panas, dia serap haba. Jadi dia akan menolak antara satu sama lain dan dia akan bergerak dengan lebih pantas dan akhirnya zarah-zarah dia berjauhan. Bila zarah daripada rapat menjadi semakin jauh, maksudnya dia menerima haba. Okay. Lepas tu kamu tengok lagi contoh yang kedua. Penyejatan. Proses penyejatan paling senang adalah kamu bayangkan kamu sidai pakaian. Daripada baju yang basah, lama-lama akan jadi kering. Sebab apa? Sebab air itu, cecair, disejat ke udara bertukar menjadi gas. Jadi, dia menukarkan cecair kepada gas. Itu ada proses penyejatan. Okay, kamu tengok balik gambar tadi. Cecair, jarak dia macam ni, bertukar menjadi gas jarak yang semakin besar. Kan cikgu cakap bila daripada jarak yang rapat jadi kepada satu jirim yang jarak yang semakin besar, maksudnya dia sedang menerima haba. So, proses menerima haba ni, okay, yang seterusnya, proses yang menerima haba yang seterusnya adalah proses penyejatan. Kemudian, contoh proses yang menerima haba yang seterusnya adalah pendidihan. Kenapa pendidihan dipanggil sebagai proses yang menerima haba? Sebab pendidihan dia pun menukarkan cecair kepada gas. Sebab apa? Kamu tengok bila mak kamu didihkan air, dia akan keluar wap daripada cerek tu kan, dia akan keluar wap. So, air tu sebenarnya mendidih menjadi wap. Pertukaran cecair kepada gas, jadi wap air tu adalah proses menerima haba. Sebab apa? Daripada cecair, jarak yang tak berapa banyak, dia bertukar menjadi gas, jarak dia semakin besar. Ingat, kalau jarak antara zarah daripada kecil menjadi semakin besar, maksudnya dia menerima haba. Okay? So, proses kehilangan haba adalah proses yang berlaku di sebaliknya lah. Kalau yang tadi, daripada zarah yang rapat antara satu sama lain menjadi semakin jarak antara satu sama lain, tu menerima haba. So, kalau kehilangan haba daripada saiz zarah yang mempunyai jarak yang jauh antara satu sama lain, akhirnya dia akan semakin rapat antara satu sama lain. Maksudnya dia tengah kehilangan haba. Contoh adalah pembekuan. Okay, pembekuan macam kamu buat ais dekat dalam peti sejuk. Daripada air, lama-lama akan jadi ketulan ais. Itu adalah daripada air tu kan cecair, bertukar menjadi ais adalah pepejal. Jadi kamu tengok sini, daripada air, cecair, jarak dia kan ada jarak kecil-kecil je. Lepas tu, bila dia jadi ais, jadi pepejal. Dia semakin rapat antara satu sama lain. Ini bermaksud dia tengah mengalami kehilangan haba. Bila kehilangan haba, saiz zarah tu semakin rapat antara satu sama lain. Okay, dan seterusnya contoh yang lain, contoh kehilangan haba adalah proses kondensasi. Proses kondensasi, kamu bayangkan bila kamu minum jus.
minum jus, letak ais kan. Lepas tu kat tepi-tepi cawan tu lama-lama akan ada air. Itu adalah proses kondensasi, iaitu daripada gas di sekeliling kamu menghasilkan cecair di tepi-tepi cawan. Itu yang dipanggil sebagai proses kondensasi. Jadi kalau daripada situ, daripada gas, tengok gas, jarak jauh kan antara satu sama lain. Lepas tu dia jadi cecair. Dia cecair, zarah dia semakin dekat antara satu sama lain. Jadi itu adalah contoh proses-proses yang berlaku apabila kehilangan haba. Ingat kehilangan haba, jarak zarah daripada jarak semakin besar ke semakin rapat antara satu sama lain. Kalau menerima haba, daripada zarah yang dekat antara satu sama lain, dia akan berjauhan antara satu sama lain. Jadi kalau nak senang, kamu ingat gambar rajah ni. Pejal macam mana, cecair macam mana, gas macam mana. Jadi kamu boleh bayangkan sama ada dia tengah kehilangan haba ataupun tengah menerima haba. Seterusnya, inilah perubahan-perubahan jirim yang cikgu dah terangkan tadi. Sama je dengan di atas ni, cuma di sini kamu mungkin boleh nampak dengan lebih mudah. Macam ni, daripada pepejal kepada cecair, proses peleburan. Daripada cecair, air menjadi ais, pembekuan. Samalah dengan proses di atas ni. Seterusnya adalah kitaran air semula jadi. Yang ini sebenarnya, kamu boleh baca sendiri sebenarnya. Tapi cikgu terangkan jugalah sikit-sikit. Macam mana air boleh sentiasa ada dekat muka bumi? Itu sebab proses kitaran air semula jadi. So, air daripada permukaan laut, sungai atau apa-apa sahaja permukaan air yang ada dekat muka bumi ni, dia akan mengalami proses penyejatan. Kamu tengok dekat gambar ni, nombor 1. Proses pertama, penyejatan. Daripada cecair, dia akan bertukar menjadi wap air. Daripada wap air tu, dia akan mengalami proses yang kedua, iaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses gas bertukar menjadi cecair. Jadi bila gas bertukar menjadi cecair, terhasillah proses air hujan. So dia akan repeat, tukar daripada penyejatan pergi kondensasi, penyejatan pergi kondensasi. Untuk lebih detail, kamu baca dekat sini. Yang pertama, air daripada permukaan laut, sungai dan tasik tersejat naik jadi wap air. Kemudian, penyejukan menyebabkan wap air terkondensasi menjadi titisan air halus. Titisan air halus tu, dia berkumpul dekat dia akan berkumpul dekat kita punya awan, kita punya langit dan akhirnya membentuk awan. Kemudian bila semakin banyak wap air yang terkondensasi, terkumpul dekat awan tu, so awan tu semakin besar, dia jadi semakin berat. Bila dah sampai tahap semakin berat dah, dia tak mampu tahan dah, so terhasillah hujan. Dan dia akan, cycle ni akan sentiasa berulang. Jadi apa yang ada, proses yang ada bila dalam kitaran air adalah kondensasi dan juga penyejatan. Jadi itu sahaja apa yang penting dalam bab jirim. Yang paling penting adalah kamu kena tahu keadaan jirim dan juga perubahan jirim. Bila dia menerima haba dan bila dia kehilangan haba. So selain daripada video ni, kamu boleh tengok juga video animasi di mana dia lagi menarik lah sebab ada kartun-kartun bergerak semua kan. Jadi itu sahaja untuk hari ini.